Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab. Istafa min ibadihi hamalatil kitab wa wa'adahum ala jazilis thawab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ulaika hum ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam, di mana rancangan ini adalah merupakan rancangan yang membincangkan dan membahaskan tentang tajwid dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi bersama dengan saya hari ini adalah adik-adik kita dari Mahat Tahfiz Akademi Iqra Al-Quran ya. Kepada adik-adik semua sihat? Sihat. Harap sihat lah kan. Apa khabar keluarga semua sihat ya? Alhamdulillah semua sihat ya. Jadi para penonton juga diharapkan dan ustaz juga doakan semua sihat belaka ya pada hari ini, dan insya-Allah hari ini banyak lagi ilmu yang nak kita bincangkan. Dan jadi sebelum kita mulakan pengajian kita pada episod kali ini, mari sama kita angkat tangan, kita baca doa ya, kita fasihkan lidah kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan ketenangan dalam pelajari ilmu Al-Quran. Sama-sama ya, boleh tengok skrin TV kita. InsyaAllah kita akan aminkan doa ni bersama-sama ya. Mari sama-sama kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma nawwir. Amin. Bil kitabi basari. Amin. Wa atliq bihi lisani. Amin. Washrah bihi sadri. Amin. Wasta'mil bihi jasadi. Amin. Bihaulika wa Amin. quwwatika. Amin. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك Amin. يا أرحم الراحمين. Amin. والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Jadi episod yang lalu kita dah bincangkan apa dia? 6 cara secara umum je lah kan, untuk baca basmalah ni, khususnya di akhir surah Anfal dengan awal surah Bara'ah. Apa pun tu masih ingat lagi kan 6 cara tu kan, walaupun kita baru bincang berapa dah? Baru 2 secara detail kan. Dan maknanya ada baki berapa lagi? 4. Jadi hari ni kita nak baca ataupun kita nak bincang, baca maksudnya kat sini baca Quran nanti, akhir surah Anfal ni awal Bara'ah, dan kita nak bincang juga 2 lagi cara yang dibenarkan membaca basmalah, ataupun cara macam mana kita nak sambung ataupun kita nak kaitkan antara akhir surah Al-Anfal dengan surah Bara'ah. Apa dia? Kita tengok dulu sebelum tu. Cara membaca basmalah di akhir surah Al-Anfal dan awal surah Bara'ah. Ya, para penonton boleh tengok dekat skrin TV, tengok cara pertama, kita ulang kaji balik, iaitu berhenti semua. Kedua, saktah. Kita dah tanya adik kan minggu lepas apa makna saktah. Dan ketiga, sambung semua. Keempat, 3 cara bagi sukun al-mahad, bagi waqaf dan saktah. Jadi ketiga dan keempat hari ni kita akan bincangkan. Apa sukun al-mahad, apa itu saktah pun kita tahu sikit lagi. 3 cara bagi bacaan ishmam, bagi waqaf dan saktah. Nanti ishmam kita akan bincangkan bila tiba masanya nanti, insya-Allah. Yang keenam, bacaan raum beserta qasar. Apa dia raum ni, apa pula qasar? Nanti kita akan bincangkan bila waktunya. Baik, kita nak sambung yang ketiga, iaitu sambung semua. Nampak? Ni sambung semua. Tengok kita tengok sambung semua. Kita dah bincang kan sambung semua kan. Makna sambung semua iaitu kita membaca akhir surah Al-Anfal di awal surah Bara'ah dan di awal bismillah, serta sambungkan bismillah ini dengan ayat kedua surah Bara'ah dengan menggunakan satu nafas. Habis Ustaz, soalan je, kalau tak cukup nafas pada ayat pertama ni macam mana surah Bara'ah ni? Boleh tak kita berhenti? Boleh saja, tapi kita ulang balik dengan nafas yang sama dan kita sambung dengan bismillah. Faham tak? Jadi tetap juga kita baca dengan satu nafas. Tapi yang penting apabila kita baca kesemuanya, jangan sama sekali kita berhenti pada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
nanti dikhawatiri kalau orang yang tak faham Al-Quran ataupun tak hafal Al-Quran, maka bismillah ni diingat akhir ayat. Sedangkan bismillah ni dibaca pada awal ayat. Kita bincang dulu kan apa hukum baca basmalah. Baca basmalah secara mutlak, secara jumhur ulama mengatakan wajib di awal surah baca bismillah. Itu fungsinya kan. Jadi kita nak tengok macam mana satu nafas ni. Tapi nafas kena panjang sikit lah. Adik-adik boleh nafas panjang tak? Boleh kan? Kena banyak jogging sikit, kena kuat sikit jogging, senam sikit, insya-Allah nanti nafas panjang. Baik para penonton, kita tengok apa maksud sambung semua. Jadi saya pun kena ambil nafas juga. Nafas kena panjang. Jadi kita tengok. Mungkin boleh jadi berhenti kat warasuli atau boleh jadi nak sambung semua, tapi tengoklah macam mana. Kita tengoklah, kita berhenti dulu warasuli. Senang untuk kita nampakkan. Tapi yang penting nampak ada mim mati, mim tanwin tu, ada mim kecil kat situ bertemu dengan ba, maknanya dia kena baca apa? Ikhfa syafawi. Kena dengung lagi kat situ. Satu nafas. Baik, macam mana cara dia? Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nampak tak? Kita ikhfa kan? Ikhfa. Para penonton dengar lagi sekali. Ini contoh saja. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nampak tak? Jadi dah berhenti wa rasulih, nak mula mana balik? Ambil bara'atun balik. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bismillahirrahmanirrahim. Kita kena sambung. Jangan waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Lagi sekali. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bismillahirrahmanirrahim fasihu fil ard. Nampak tak? Cuma nafas panjang atau tidak panjang saja yang mampu untuk kita sambung. Kalau berhenti kat bismillahirrahmanirrahim dilarang sama sekali, tapi nak berhenti pada ayat pertama surah At-Taubah ini boleh. Kemudian kita ulang balik. Boleh tak? Faham tak? Kan? Boleh kan? Okey. Jadi boleh tak kita ustaz baca, adik-adik semua ikut, boleh tak? Boleh. Kita tengok, kita berhenti kat Rasuli. Sama-sama ikut para penonton pun boleh ikut juga. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Cuba. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Boleh. Ni panjang sikit ni. Kena ambil nafas panjang sikit Boleh Kita nak sambungkan terus daripada awal sampai ke fasihu fil ardi. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bismillahirrahmanirrahim fasihu fil ardi. Ini contoh saja. Nak nampakkan macam mana cara bacaannya. Okey, boleh tak? Cuba. Ambil nafas dulu. Simpan dalam kat dalam perut. Kemudian baru baca. Kemudian baru lontarkan. Okey, 1 2 3. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bismillahirrahmanirrahim fasihu fil ardh. Makin hujung makin slow je kan. Kenapa? Nafas tak cukup, betul tak? Sebab tu siapa yang nak ambil bacaan ketiga ni sambung semua, dia kena ada nafas yang panjang. Nak tahu nafas tak panjang bila nak hujung tu suara dia semakin perlahan. Sebab apa? Nafas dah habis. Jadi siapa yang nafas panjang saja, special nafas panjang, maka dia boleh ambil bacaan yang ketiga ni. Ada lagi satu kan kita nak baca kan, iaitu sukunul mahad kan.
sukunul mahad. Apa maksud sukunul mahad? Nanti kita akan bincangkan. Para penonton jangan pergi ke mana-mana. Kita berehat seketika. Nanti banyak lagi ni nak terangkan ni yang kedua ni pula ni. Jangan ke mana. Tunggu sekejap. Kita akan kembali lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi tadi kita dah bincangkan cara yang ketiga, iaitu kita sambung semua, yakni kita sambungkan akhir surah Anfal dengan awal surah Bara'ah, dan kita sambungkan awal surah Bara'ah dengan bismillah, dan bismillah kita sambungkan ayat yang kedua dalam surah Bara'ah. Jadi maknanya kita sambungkan dengan satu nafas ke dua nafas? Satu nafas. Cuma kadang-kadang kita tak cukup nafas ayat pertama, betul tak? Jadi kita boleh berhenti pada kali tengah-tengah ayat itu, iaitu kita berhenti pada awal tadi, bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi yang keempat kita nak baca ataupun nak kenalkan, iaitu 3 cara bagi sukun al-mahad, bagi waqaf dan saktah. Okey, persoalan timbul, apa maksud sukun al-mahad? Sukun al-mahad apa? Tahu tak? Yakni para penonton, sukun al-mahad, sukun mati. Alif, lam, sin, kaf, waw, nun. As-sukun. Al-mahad. Ini ejaan Rumi. Jadi Rumi tak kadang ada yang sesuai untuk dieja, ada yang tak sesuai. Jadi yang ni al-mahad, ejaan Arabnya alif, lam, mim, ha, dad. Al-mahad. Apa maksud al-mahad? Sukun tadi tu mati. Al-mahad apa? Al-mahad adalah sukun mati, mematikan hujung baris, hujung kalimah tanpa membunyikan barisnya yang asal. Contoh alimun, kan? Alimun, maka kalau kita matikan bunyi dia macam mana? Alim, kan? Tu lim, tu mahad. Kalau kita nak waqaf tapi masih lagi bunyi baris dia, innallaha bikulli syai'in alimun. Tu mun tu bukan mahad. Itu macam nak wasal, tapi dia tak wasal. Tapi kalau mahad, yakni sukun mati di akhir kalimah, maksudnya kita matikan baris di akhir kalimah tanpa lagi bunyi raum atau ishmam. Apa raum, apa ishmam? Nanti kita akan bincangkan. Senang cerita, mahad ini mematikan baris akhir pada huruf kalimah tu dengan tanpa membunyikan baris asalnya. Okay, faham kan? Itu saja kita faham. Baik, yang 3 cara bagi sukun al-mahad, tu sukun al-mahad bagi waqaf. Waqaf dia dah faham kan? Dah. Waqaf maknanya kita berhenti, buang nafas, putuskan suara, dan kita ambil nafas yang baru untuk baca ayat yang baru. Sakta kita berhenti seketika, betul tak? Dengan kadar 2 harakat, dengan menggunakan nafas yang sama kalau kita nak mulakan bacaan baru. Jadi sebelum ni Ustaz terangkan sakta ni, Ustaz cakap 2 harakat je kan. Maksud Ustaz kat sini sakta 2 harakat kat sini untuk kita praktik saja. 2 harakat tak payah ambil 4, tak perlu ambil 6 sebab terlalu panjang untuk kita bincangkan. Jadi sebab tu saya cakap kita ambil 2 harakat saja dulu untuk kita tunjukkan para penonton nak tahu juga macam mana bacaan sakta dengan 2 harakat di akhir kalimah ni. Jadi kalau kita baca 4, baca 6 sama je sebenarnya. Tapi kita nak tengok macam mana baca ni, jadi kita pilih 2 harakat. Jangan pilih 4, jangan pilih 6. Maksud Ustaz, jangan baca ketika kita nak praktik hari tu, ya. Jadi kena faham. Bukanlah tak boleh, boleh sebenarnya. Tapi kena faham waktu kita nak praktik untuk mudahkan kita baca. Okey. Jadi 3 cara bagi ataupun sukun mahad untuk waqaf, 3 baca untuk sakta. Kat situ ada berapa? 3 ada berapa? Ada 6 lah. 3 untuk waqaf, 3 untuk sakta. Maknanya 3 apa? Yang ni boleh baca 2 harakat waqaf, boleh baca 4 harakat dan boleh baca 6 harakat. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim. 2. Ambil 4 pula. Innallaha bikulli syai'in alim. Ambil 6 pula.
Innallaha bikulli syai'in alim. Nampak tak? 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Begitu juga sakta. Kita baca 2 harakat, baca 4 harakat dan baca 6 harakat. Maknanya 3 bagi waqaf dan 3 bagi sakta. Jadi kita tengok sukun al-mahad yang ini kita berhentikan nak berapa harakat ambil? 2 harakat lah kita ambil mudah sikit untuk nak cepat dan kita nak fahamkan saja. Sedangkan sama je kalau 4 harakat dan harakat bunyi sama je, cuma dia panjang saja matnya. Contoh kita ambil waqaf bagi bacaan yang 2 harakat. Okey. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf tadi apa? Buang nafas, putuskan suara, ambil nafas baru nak baca ayat yang baru. Ambil nafas baru. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. 2 harakat je, semua baca 2 harakat. Alim baca 2 harakat, musyrikin baca harakat, bismillah pun baca 2 harakat. Ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Sambung lagi. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ni ringkas saja. Okey, faham Begitu juga 4. Kalau baca innallaha bikulli syai'in alim, 4 juga. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. 4 juga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harakat? 4. Begitu juga 6. Alim minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Kalau kita waqaf. Begitu juga sakta. Sakta pun boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tapi yang episod lalu kita ambil 2 harakat sebab nak mudahkan faham. Okey, kita ambil contoh 4 harakat. Sebab kita dah buat 2 harakat. Sakta Sakta ingat kan? Berhenti seketika. Dengan satu nafas yang sama, mulakan juga nafas yang sama. Ambil 4 harakat, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nampak tak? Dia ibarat macam wasal. Ibarat dia macam wasal. Tapi dia berhenti seketika tengah-tengah tu. Supaya apa? Supaya kita ada rasa macam adab dan supaya kita rasa bacaan ni lebih tertib lagi. Okay, faham kan? Faham tak adik? Okey, begitu juga para penonton faham kan? Okey, insya-Allah. Jadi kita ada bincang lagi nanti topik ini. Jangan ke mana. Kita berehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ni insya-Allah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi kita dah bincang pun tadi 2 lagi cara membaca bismillah ataupun di akhir Anfal dan awal surah Taubat, iaitu apa dia? Yang ketiga tadi sambung semua dengan satu nafas. Ini akhir Anfal, awal Bara'ah dengan bismillah dan awal dan ayat kedua surah Bara'ah. Yang kedua yang kita bincangkan tadi, 3 cara sukun al-mahad kan? Sukun al-mahad bagi waqaf dan sakta. Dah faham kan sukun al-mahad apa kan? Iaitu memberhentikan ataupun mematikan baris akhir pada huruf di akhir kalimah tanpa bacaan isymam dan raum. Nanti kita bincangkan isymam dan raum akan datang insya-Allah. Baik, para penonton, kita nak tengok juga sifat huruf ha. Hari ni kita masuk sifat baru, huruf baru iaitu huruf ha. Huruf ha ni kita dah tahu ha keluar dekat mana? Pangkal halqum. Selesai masalah. Okey, tak ada masalah lagi. Sekarang nak tahu pula sifat dia macam mana. Nak tahu dia bunyi dia tu macam mana. Berat ke, tebal ke, nipis ke kan? Angin keluar ke, tertahan ke suara macam mana? Mari kita tengok di skrin TV.
Boleh tengok grafik, cuba tengok. Pertama, hamas. Al-hams. Kita panggil al-hams. Kedua, ar-rakhawa. Ketiga, al-istifal. Keempat, al-infitah. Kelima, al-ismat. Keenam, al-khafa. Jadi dia dengan hamzah dia banyak lagi rupanya. Ha ni lagi banyak daripada hamzah. Kalau hamzah tu 5, ha ni ada 6. Nampak kan? Baik, kita bincangkan satu persatu sifat al-hamas ni. InsyaAllah hari ni kita bincang hamas je lah sebab hams ni penting juga sebenarnya. Baik, kita tengok apa maksud hams. Hams maksudnya mengalirnya udara atau angin yang kita sebut huruf ni dengan deras ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, hurufnya tidak fokus kepada getaran pita suara. Itu syarat dia. Kalau nak mengalirkan angin mulut ini dengan syarat tidak sangkut dekat pita suara. Semua huruf angin keluar kalau kita sebutkan, kalau kita matikan. Tapi dia sama ada sangkut, bergetar atau tidak dekat pita suara ni. Kalau bergetar, kalau sangkut, maknanya itu bukan hamas, itu jahar. Kalau dia tak bergetar, dia jalan je terus, maka itu adalah sifat huruf hamas. Cuba kita tengok contohnya. Ha mati. Lahu. Lahu. Nampak? Terus saja. Lahu. Kalau sangkut lahu, itu bukan hamas lagi. Itu mungkin boleh jadi jahar ataupun syiddah. Lembutkan saja. Lahu. Baik. Hurufnya ada berapa? Selain pada ha, ada hurufnya lain juga. Jadi digabungkan, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Kita tengok satu persatu hurufnya, iaitu huruf fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Digabungkan semua nak senang faham, fahathahu syakhsun sakat. Kita tengok gambar rajah ni, nampak? Tu yang di belah kanan tu pita suara lah tu. Pita suara para penonton, cuba tengok betul-betul dan insya-Allah kalau kita tengok betul-betul dan kita fahamkan, nampak ada anak panah, angin keluar. Itulah dia makhraj huruf ha dan sifatnya iaitu hamas pada episod kali ini. Dan insya-Allah nanti kita akan bincangkan lagi sifat huruf ha ni pada episod akan datang. Para penonton jangan ke mana, setialah bersama kami nanti dalam rancangan akan datang. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي